Didik TV KPM. Sudahkah anda bersedia untuk kita nak menguji minda apa yang kita telah pun belajar dalam pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, contoh. Yang kedua, kepentingan. Yang ketiga, kesan. Okey, mari kita lihat satu soalan. Cikgu di sini telah membawa satu soalan di mana isunya berkaitan tentang yang pertama, pada zaman tradisional dahulu, kemesraan antara jiran, tetangga menjadi sebahagian daripada norma masyarakat Malaysia, iaitu sikap kejiranan. Okey? Seterusnya, namun pada zaman milenium ini, kemesraan dalam kehidupan berjiran tidak sama seperti dahulu, malah semakin pudar. Setuju tak dengan pendapat yang saya bagi ini, Hanif? Saya agak setuju sebenarnya, cikgu. Terutama sekali macam saya yang tinggal di rumah yang tinggi seperti apartmen, kadang-kadang saya tak kenal dengan jiran-jiran saya. Terutamanya orang yang tinggal dekat pangsapuri yang tinggi-tinggi, tak kenal jiran. Betul. Jiran pun tak pernah buka pintu. Okey, mari kita lihat. Okey, soalan yang pertama murid-murid dah. Jelaskan faktor perubahan dalam masyarakat di atas. Apakah faktor yang menyebabkan semangat kejiranan ini semakin pudar? Okey, sudahkah anda bersedia? Untuk sesi ini kita akan menggunakan Jamboard. Okey, pelajar murid-murid boleh menjawab jawapan anda dalam Jamboard sekarang. Baik, tulis cepat-cepat. Ya, tapi sebenarnya cikgu saya agak setujulah atas perubahan budaya yang kita ada sekarang. Dulu kita main akrab dengan rakan-rakan di sebelah rumah dengan satu taman, tetapi sekarang kadang-kadang kita mungkin hanya jumpa di sekolah. Itu pun kalau kita terjumpa di sana dengan jiran-jiran kita. Betul, Hanifah. Dulu kita bertegur sapa dengan jiran. Kita kenal saudara mara jiran, semua kita kenal. Betul. Kalau kita buat majlis di rumah kita, satu taman akan berkumpul. Terutamanya kita nampak norma ini di kawasan kampung ataupun di kawasan estate. Memang orang jiran akan datang membantu kita. Tapi kini dah berubah semua. Betul. Semangat kejiranan itu semakin hari semakin pudar. Betul. Satu kawasan itu adalah seperti satu keluarga, ya, cikgu. Dan sekarang kita boleh perhatikan, cikgu, kita sudah menerima jawapan daripada murid-murid kita ni. Okey, so mari kita lihat jawapan yang pertama, iaitu faktor perubahan norma dalam masyarakat kita. Yang pertama, zinka, dia letak sifat perkauman. Ya, betul juga. Jawapan yang pertama, faktor yang pertama adalah sifat perkauman di mana masih ada segelintir masyarakat kita yang mempunyai sikap perkauman. Mereka tidak mahu bekerjasama ataupun bercakap jiran yang berbeza kaum. Itu perkara yang pertama, faktor yang pertama. Yang kedua, jawapan daripada Tan pula, kecanggihan teknologi. Seperti mana dari awal lagi Hanif bawa telefon bimbit dan dia lebih kepada permainan online, di mana teknologi ini menjadi satu faktor di mana kita punya semangat kejiranan menjadi pudar. Okey, di mana kita sibuk dengan mengejar teknologi. Okey, kita tak ada masa untuk kita nak berjumpa dengan jiran ataupun bercakap dengan jiran. Dulu kalau kita buat sambutan, kita akan memberi ucapan dan lain-lain secara lisan, tapi sekarang semuanya dalam mesej. Nampak tak dia punya kesan? Okey, yang seterusnya pula, pembangunan yang pesat merupakan salah satu faktor di mana seperti mana yang Hanif kata tadi, duduk dekat rumah yang bertingkat-tingkat, kita tak kenal jiran. Dulu berbeza, kita duduk dekat kawasan kampung di mana kita kenal, ataupun yang duduk dekat kawasan estate, kita memang kenal jiran kita. Dan yang keempat pula, jawapan daripada Pritika, mereka kekurangan kesedaran tentang semangat kejiranan. Memang kita tak sedar betapa pentingnya jiran. Sebenarnya jiran memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Kalau jadi apa-apa, tak ada orang dekat rumah kita, orang pertama yang kita rujuk adalah siapa? Jiran juga, tentunya. Sama ada dalam kecemasan ataupun kita buat majlis, orang pertama yang akan datang membantu kita adalah selain daripada saudara mara, jiran. So di sini, semangat kejiranan sangat-sangat penting. Dan ini adalah 4 faktor yang menyebabkan semangat kejiranan semakin pudar. Okey, murid-murid dah, tanya kepada keempat murid yang telah pun menjawab soalan yang pertama, faktor perubahan dalam norma masyarakat. Tanya kepada Zengke, Sri Subashini, Pritika and Tan. Okey, tepukan kepada anda. Okey, seterusnya pula, mari kita akan menjawab soalan yang B. Ramalkan kesan pengabaian kehidupan berjiran. Okey, yang ini pula cikgu bawa kepada isu kesan pengabaian kehidupan berjiran dalam kehidupan harian.
jawapan anda perlulah berdasarkan nilai-nilai universal yang telah dipelajari. Di sini pula anda perlu kaitkan dengan nilai-nilai universal. Yang pertama, cikgu nak anda senaraikan apakah nilai-nilai universal yang kita boleh kaitkan dengan isu kejiranan. Saya setuju juga. Sambil murid-murid kita menjawab soalan tu, cikgu, sebenarnya saya setuju kerana jiran tu kita katakan seperti keluarga, cikgu. Ya, betul. Ya? Seperti keluarga. Masih lagi menjawab. Saya ingatkan itu jawapan yang baru, cikgu. Baik. Sebenarnya saya ada juga satu kisah, cikgu. Ketika saya kecil, ada seorang ahli keluarga yang kurang sihat masa tu dan saya kecil, saya tidak boleh memandu kereta. Maka kita terpaksa meminta tolong jiran sebelah untuk membawa ahli keluarga saya itu ke hospital. Dan seperti yang cikgu katakan, itu pentinglah kerana... Ya, pengalaman yang sama, Hanifan, berlaku kepada saya apabila salah seorang jiran saya, dia sakit, dia nak mengandung. Okay, dia nak beranak, so dia sakit. So tak ada kereta dekat rumah. So last dia call mak saya yang telah panggil ambulans. Nampak tak? Begitu pentingnya semangat kejiranan. Betul. Tapi dalam zaman moden sekarang, semakin hari semakin semangat kejiranan ini pudar. Terutamanya dalam kawasan bandar yang duduk dekat rumah bertingkat-tingkat. Nama saja duduk dekat rumah bertingkat-tingkat, tapi semangat itu dah pudar. Jauh berbeza di kawasan kampung ataupun di kawasan estate. Betul. Kita sibuk dengan aktiviti seharian, Ya, cikgu. Dan betul. saya perhatikan sudah mendapat jawapan daripada murid-murid kita dalam talian. Yang pertama, kita tengok kepada nilai. Antara nilai yang kita boleh kaitkan dengan situasi hidup berjiran. Yang pertama, nilai hormat. Sangat penting. Kita kena hormat agama mereka, adat resam mereka, anggota yang ada dekat jiran kita. Okey, yang kedua, nilai kerjasama tepatan. Okey, jawapan yang pertama dari Pritika betul, nilai hormat. Nilai yang kedua tepat, iaitu nilai kerjasama. Salah satu ciri yang kita perlu terapkan dengan jiran kita. Yang ketiga pula, jawapan daripada Zinke, nilai bertanggungjawab. Tepat, Zinke, kita perlu ada sikap bertanggungjawab dengan jiran kita. Dan yang keempat pula, nilai EMA tinggi daripada Suri Subashini, iaitu kita perlu bercakap dengan sopan santun, menghormati mereka, merujuk kepada nilai EMA tinggi. Okey. Tanya kepada Pritika, Tan, Zengke dan Sri, 4 orang ni. Seterusnya pula, saya nak anda beri kesan. Apakah kesan kalau kita tidak mengamalkan norma dengan jiran kita? Okey, boleh tak pelajar-pelajar, murid-murid jawab sekarang? Saya setuju tu. Ya, cikgu, satu lagi kan yang saya teringat seperti kita menghormati agama masing-masing. Ya, itu sebagai sangat penting. contoh, ketika saya Tahun Baru Cina, jika saya melawat jiran-jiran saya atau rakan-rakan saya Cina, mereka menghidangkan makanan yang halal. Ada juga kadang-kadang di antara kawan-kawan saya yang beragama Hindu yang hanya makan sayur, kita pastikan ada makanan yang asing yang sesuai untuk mereka makan. Ya, setuju dengan Hanifah. Memang masyarakat Malaysia kita memang dah tahu. Kalau kita jemput orang Islam ke rumah kita, perlu menyediakan makanan halal. Nampak tak? Ataupun kita pergi ke rumah orang Cina, mereka memang tidak akan mengidamkan makanan yang tidak halal. Nampak tak? Itu adalah satu keunikan dalam masyarakat kita, di mana kita dah tahu dan kita mula menghormati norma masyarakat. Sebab dari awal lagi saya dah katakan, norma ini dia akan berbeza mengikut kaum, mengikut agama. Ada juga norma ini akan berbeza mengikut komuniti. Contohnya masyarakat dekat Sabah dan Sarawak. Dia punya norma hidup adalah jauh berbeza daripada apa yang kita amalkan. Nampak tak di sini? Okey, kita dah ada jawapan daripada murid kita. Okey, yang pertama jawapan daripada Pritika. Okey, Pritika kata kesan yang pertama adalah kebajikan individu golongan yang perlukan bantuan akan terabai. Contohnya, kalau kita tidak rapat dengan jiran, rumah jiran terbakar, so nanti kita tak akan ada peluang untuk kita nak membantu kepada jiran kita. Ataupun dalam musim pandemik ini, murid-murid, yang penting katakan rumah jiran kita semuanya telah kena COVID. So, kita perlu menyediakan makanan. Dan saya nampak situasi ini memang wujud dalam negara kita apabila jiran kita, saudara kita yang kena COVID, ada orang yang pergi mengulurkan bantuan. Dan terutamanya semasa zaman kita perintah berkurung MCO 1, MCO 2, ada orang yang datang membantu kita. Itu yang kita panggil sebagai kesan apabila kita tidak mengabaikan. Okey, yang kedua pula berkaitan tentang pergaduhan antara kaum akan meningkat apabila kita tidak hormat jiran, kita tidak memahami adat resam jiran, mungkin akan berlaku pergaduhan antara
jiran. Okey, yang ketiga pula. Kesan yang ketiga adalah menjatuhkan maruah keluarga. Confirm kan Hanif, kita akan dipandang rendah oleh jiran kita. Oh, that family, oh my God. Jangan kawan dengan family itu. Mereka memang kaki gaduk. Mungkin akan ada stigma like that kalau kita tidak ada peraturan ataupun norma. Dan yang keempat pula, jawapan daripada Syubash ini, semangat kejiranan akan berkurang. Confirm itu adalah di mana kesan apabila kita tidak mengamalkan norma, iaitu peraturan, tingkah laku, semangat kejiranan ini semakin hari semakin akan berkurang. Seperti mana dalam situasi kita pada hari ini. Tahniah kepada keempat pelajar yang telah pun memberi jawapan yang betul, di mana kebajikan individu golongan diperlukan terabai. Yang kedua adalah berkaitan tentang hormat, berlaku pergaduhan di antara kaum dan lain-lain. So, keempat jawapan itu tepat. Tahniah kepada keempat orang pelajar, murid kita pada hari ini. So, bagaimana pula murid-murid kat luar? Faham tak apa yang dimaksudkan sebagai faktor dan diikuti dengan kesan apabila kita tidak mengamalkan semangat kejiranan? Sebab kejiranan ini merupakan salah satu norma masyarakat tempatan yang kita perlu wariskan kepada generasi akan datang. Didik TV KPM